Okay, cikgu, kita dah start recording. Now kita nak start streaming. Okay. Okay. Alright. Okay, lagi 1 minute. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya nak ucapkan selamat kembali untuk para peserta kita pagi tadi. Okey, pada pukul 1 petang ni kita ada virtual symposium on Science Education 2020 dengan tajuk perkongsian inovasi STEM bangunan tahan gempa. Okey, sebelum saya memperkenalkan panel kita pada petang ini, saya ingin maklumkan kepada para peserta kita, sekiranya terdapat apa-apa soalan yang ingin anda ajukan kepada cikgu, anda boleh typekan soalan tu di dalam ruangan chat box. Okey, nanti kita akan bacakan pada pengakhir sesi untuk cikgu. Alright. Okey, tanpa melengahkan masa, saya hendak memperkenalkan panelis kita pada petang ini, Cikgu Hanafiah bin Edi Chong Junairi. Cikgu Hanafi merupakan guru di SMK Ulu Sapi Sabah. Beliau juga merupakan guru inovatif PPD Tonggot Telupit 2018 dan juga Johan Anugerah Emas Inovasi InZone Peringkat Negeri Sabah 2019, Duta Guru Yayasan Petronas Negeri Sabah 2020 dan juga Guru Ikon STEM 2020. Tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan sesi kita pada petang ini kepada Cikgu Hanafi. Silakan Cikgu. Terima kasih Puan Moderator kita. Okey, seperti yang telah diterangkan tadi, nama saya Hanafiah bin Edi Chong Junairi. Saya sekarang sedang mengajar di SMK Ulu Sapi Telupit Sabah. Dan sebelum saya memulakan perkongsian pada hari ini, ingin saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur dan pihak yang terlibat, seterusnya kepada Pusat STEM Negara kerana menjemput saya untuk membuat perkongsian pada hari ini. Baik, saya akan share screen. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat paparan skrin saya sekarang. Kalau tidak dapat, boleh unmute dan bagi tahu tidak dapat ya. Baik. Pada hari ini saya akan membuat perkongsian inovasi STEM yang melibatkan aktiviti bangunan tahan gempa. Okey. So sebelum kita mula, ingin saya menerangkan apa objektif dalam perkongsian ini. Terdapat 2 objektif yang kita rangka untuk kita harap kita dapat capailah. Pertama sekali saya akan menerangkan pelaksanaan membina bangunan tahan gempa. Yang kedua, saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan, puan-puan bagaimana menghasilkan simulator gempa sendiri di rumah. Sebab saya dah buat juga sendiri, tapi saya akan ajar puan-puan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri di rumah. Dan sangat mudah. Okey, sebelum kita pergi jauh, saya ingin berkongsilah apa isu yang kita sedang hadapi sekarang. Isu yang kita hadapi ialah murid hilang minat terhadap subjek sains dan matematik yang biasanya pelajar akan anggap sains matematik ni membosankan. Mengapa mereka boleh berpendapat sedemikian rupa adalah disebabkan murid tidak dapat merasai perkaitan di antara pembelajaran mereka di dalam bilik darjah dan kehidupan seharian. Kadang-kadang murid selalu tanya, cikgu, kita belajar matematik ni di mana masa kita pakai? Di mana masa kita guna kemahiran? Jadi
Salah satu sebab mengapa isu pelajar hilang minat terhadap sains matematik adalah tiada perkaitan. Dalam masa belajar di kelas, tiada kaitan yang mereka boleh gunakan di luar dalam kehidupan seharian. Jadi isu itu juga menjadi asas dalam aktiviti bagi topik geobencana. Selepas ini saya akan menunjukkan satu video untuk sebagai fasa engagement lah kepada tuan-tuan dan puan untuk menarik minat. Okey. Dalam tajuk kita boleh dapati tajuk ini di dalam buku teks tingkatan 1, silibus tingkatan 1 bab 9 iaitu fenomena geobencana. Saya khususkan aktiviti ini di dalam geobencana gempa bumi. Ini adalah kejadian sebenar, saya akan share kepada tuan-tuan ya. Lari. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada tahun 2015 Sabah telah dikejutkan oleh satu gempa bumi yang berkekuatan 6 pada skala Richter. Okey, gempa bumi ini berlaku di negeri saya sendiri, Sabah, dan berlaku di Ranau lah. Jadi kita dapat lihat pada masa itu heboh, di mana banyak kematian ataupun kehilangan nyawa berlaku, terutamanya kepada pelancong-pelancong asing lah, berlaku pada masa itu. Okey, rentetan daripada itu, kebetulan pada masa itu juga saya mengajar bab 9 iaitu geobencana, dan terhasillah idea untuk mengaitkan kejadian gempa bumi itu di dalam PDP saya sendirilah, iaitu saya meminta pelajar untuk membuat sebuah model bangunan tahan gempa. Okey, saya memberikan beberapa spesifikasi ataupun syarat-syarat kepada pelajar dan harapan diorang boleh penuhilah. Salah satu, saya membuat mereka kepada, saya pecahkan murid saya ini kepada 6 kumpulan. Sebab 6 kumpulan, salah satu kumpulan itu mengandungi 5 orang. Jadi saya ni ada ramai pelajar. Jadi saya bagi kepada mereka 6 kumpulan. Kemudian saya minta pelajar untuk rancang dan bina sebuah replika bangunan tahan gempa. Saya juga menetapkan syarat. Syarat tapak bangunan itu mesti 10 cm darab 10 cm dia punya luas. Untuk mereka pelajar-pelajar ini meletakkan bangunan mereka. Kemudian bahan asas juga saya tetapkan, iaitu penyudut minuman ataupun straw. Sebab saya ini mengajar di luar bandar, bahan yang paling mudah saya dapati untuk di kedai runcit pada masa itu ialah batang straw lah, ataupun penyedut minuman. Ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nanti di tempat sendiri sekiranya mau buat, boleh juga gunakan batang pencucuk sate. Okey. Kemudian saya minta pelajar juga untuk menyediakan tempat untuk menyimpan beban. Pada bangunan mereka itu saya minta pelajar sediakan tempat, sebab nanti saya akan letak beban di atas bangunan mereka. Okey, saya terangkan juga kepada pelajar kriteria penilaian, bagaimana seharusnya bangunan mereka itu boleh dianggap baik ataupun mampu bertahan. Pertama sekali, saya bagikan kepada 3 kriteria utama, iaitu ketinggian, tahan menampung beban, dan tahan gempa. Pada ketinggian, saya minta pelajar untuk memastikan minimum tinggi bangunan mereka itu adalah 20 cm. Kemudian sekiranya pelajar sudah mampu untuk mendapat 20 cm, mereka akan mendapat secara otomatik akan mendapat 20 markah. Seterusnya saya minta pelajar untuk menampung beban. Saya akan letak beban di atas bangunan mereka dan saya akan nilai. Mereka sendiri pun akan menilai sejauh mana bangunan mereka itu mampu bertahan. Seterusnya saya akan letak bangunan mereka itu di atas simulator. Simulator nanti saya akan tunjukkan bagaimana dia berfungsi.
Dan tanpa beban, saya akan gerak-gerak sahajalah, gerak macam tu. Mampu bertahan atau tidak. Sekiranya mampu bertahan dalam tempoh masa tertentu, pelajar-pelajar ini akan mendapat 20 markah lagi. Dan selepas tempoh tertentu tersebut, saya akan letakkan beban pula. Kemudian pelajar akan melihat bangunan mereka bergegar dengan sambil menampung beban. Baik. Ini adalah contoh beberapa PDP ataupun integrasi sistem yang saya buat di dalam berlainan kelas. Kalau bagi tingkatan gambar 1 dan 2, pelajar-pelajar ini hanya membina bangunan tinggi sahaja. Jadi cikgu-cikgu kalau puan-puan di luar sana yang mau membuat aktiviti ini boleh divariasikan mengikut kesesuaian tuan-tuan di sana. Bagi contoh, kalau tuan-tuan tiada simulator yang sesuai, tuan-tuan boleh buat satu bangunan yang kategori tinggi saja. Jadi kita tetapkan berapa jumlah straw, apa bahan-bahan yang diperlukan, dan pelajar akan membuat dan mencari macam mana membuat satu bangunan yang tahan gempa. Kemudian bagi gambar 3 dan 4, murid-murid ini saya bagi kriteria untuk tahan beban. Kalau kita dapat lihat pada gambar Raja 5, ini ada hasil kerja murid tingkatan 1, di mana kriteria untuk mereka berjaya adalah sejauh mana ataupun seberat mana buku teks sekolah yang dapat bangunan mereka tampung. Okey. Kita akan lihat, saya suka untuk membuat pelajar membentang apa hasil yang mereka sudah buat supaya ini bertujuan pelajar dapat berkongsi idea, dapat berkomunikasi, dapat berfikir secara kritis apa dan mengapa mereka membuat bangunan mereka sedemikian rupa. Jadi kita akan tengok dululah. Ini pelajar saya tingkatan 1, 2016. Kita dapat lihat pelajar-pelajar saya ini sangat gemetar ataupun takut bangunan yang mereka bina itu tidak kukuh. Walau bagaimanapun orang tetap juga buat, dan inilah hasilnya dapat bertahan dalam 4 buah buku. Okey. Kemudian kita pergi isu yang kedua. Isu yang kedua ini adalah yang melibatkan bila pelajar-pelajar saya biasanya saya buat, pelajar-pelajar membuat model bangunan mereka. Mereka faham sebab berlakunya gempa bumi iaitu disebabkan oleh pergerakan plat tektonik bumi. Namun apabila mereka apabila guru mengintegrasikan STEM dengan memberikan mereka tugasan untuk menjana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi gempa bumi, khususnya bangunan tahan gempa, murid sekadar mampu membina, macam kita lihat tadi, murid saya hanya mampu membina model mereka tetapi tidak dapat menguji tahap kekuatan berkenaan. Disebabkan apa? Sebab pelajar-pelajar ini tiada satu simulator pada ketika itulah. Saya buat tiada simulator untuk mereka menguji bangunan mereka.
Ini pula adalah contoh awal-awal pelajar saya tingkatan, saya cuba buat pula tadi tingkatan 1. Ini pula pelajar tingkatan 5. Saya buatkan bangunan mereka itu boleh menahan gempa. Tapi tiada satu, kita tengok dululah macam mana mereka menguji bangunan mereka dengan gempanya sendiri. Kita dapat lihat pelajar-pelajar saya ini menggunakan meja yang digoyangkan menggunakan tangan untuk melihat sejauh mana bangunan mereka itu mampu bertahan. Dan ini adalah satu yang tidak berapa tepatlah sebab setiap pelajar itu mempunyai tahap kekuatan sendiri kan. Okey. Jadi di awal-awal untuk membantu mengatasi isu ini, selain saya membuat aktiviti tadi, isu yang saya cuba hadapi yang kedua ialah saya membuat satu inovasi untuk membuat satu simulator yang saya bagi nama stimulasi. Okey. Stimulasi ini adalah sebuah simulator yang meniru goncangan seperti gempa bumi. Kita akan lihat nanti bagaimana dia berfungsilah. Okey. Sebelum saya pergi cara membuat simulator gempa, di sini saya akan tunjukkan bahan-bahan ini. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan boleh dapat sendiri di kedai DIY, dan simulator ini sendiri pun simulator ini adalah nanti dia akan jadi seperti ini, dan percayalah tuan-tuan, puan-puan, semua bahan yang digunakan untuk membuat simulator ini saya beli di DIY dan sangat murah, kurang daripada RM50. Jadi selepas saya tunjuk ni, rasanya kalau tuan-tuan dan puan membuat sendiri di rumah, bolehlah pergi ke kedai DIY. Okey. Sebelum juga saya tunjukkan, saya ingin menerangkan sedikit dengan video ni. Video ini diambil dalam satu aktiviti Kelab Persatuan STEM. Jadi maksudnya aktiviti bangunan tahan gempa ini tidak hanya digunakan di dalam bagi tingkatan 1 untuk tajuk dia bencana, tingkatan 5 bagi tajuk gempa bumi. Aktiviti ini juga boleh digunakan sebagai aktiviti kelab, di mana pelajar kita bagi bahan semasa aktiviti perjumpaan kokem, kita bagi mereka bahan, kita bawa simulator, biarkan mereka berbincang, kita bagi satu tempoh masa. Pelajar-pelajar ini akan berbincang dan akan berfikir secara kritis bagaimana untuk membuat satu bangunan yang kita boleh uji dan mereka boleh lihat.
Okay, seperti yang tuan-tuan sudah, puan-puan sudah lihat, itu adalah salah satu saya kongsikan tutorial bagaimana membuat satu simulator sendiri di rumah. Yang mana bahan-bahan tadi kita boleh dapat daripada kedai DIY. Kalau tuan-tuan pergi petang ni pun, insya-Allah tuan-tuan sudah boleh jumpalah. Okey. Okey. Masalahnya, ini saya tunjukkan dulu sekali lagi simulatornya. Ini adalah simulatornya tadi yang kita tunjuk, cuma saya warnakan warna hitam lah. Okey. Masalah dalam simulator ini, dia tiada laras kuasa. So kita tahu gempa bumi ada yang sederhana, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi pelajar sekali lagi mereka tahu bangunan mereka itu akan bergoyang atau bergoncang kan. Kemudian apa berlaku, mereka tidak tahu tahap kekuatan mana gempa bangunan mereka itu dapat bertahan. Jadi sekali lagi saya membuat satu simulator iaitu stimulasi 2.0 yang mana inovasi ini saya buat menggunakan percetakan 3D dan saya dapat letakkan juga elektronik iaitu skrin LED yang berfungsi untuk pelajar melihat perubahan tahap kekuatan gempa. Selain itu juga saya menggunakan di dalam stimulasi ini peralatan elektronik untuk mengawal tahap kekuatan gempa. Jadi pelajar akan tahulah berapa peratus kekuatan bangunan mereka dapat bertahan. Okey. Cara penggunaan pun sangat mudah, iaitu ada hanya 3 langkah mudah. Yang pertama, murid akan meletakkan bangunan mereka di tapak gegaran supaya kita dapat lihat. Murid akan meletakkan di tapak gegaran. Kemudian switch dihidupkan. Ada switch di belakang ni. Dia akan hidupkan. Kemudian murid-murid ataupun pelajar akan melaraskan kekuatan gempa yang mereka perlukanlah. Kemudian kekuatan gempa itu akan dipaparkan pada skrin. Ini adalah contoh bangunan yang saya buat sendirilah untuk inovasi ini, dan dia adalah bersaiz kecil. So kalau kita dapat lihat tadi sebelum ini pelajar membuat bangunan mereka itu besar, sangat besar. Jadi salah satu masalah yang timbul ialah menyimpan hasil kerja pelajar. Jadi saya minta pelajar ini untuk membuat inovasi mereka dalam skala yang kecil supaya satu untuk memudahkan penyimpanan, yang kedua supaya bila kecil mereka boleh disimpan dengan baiklah dan menjimatkan ruang. Okey. Macam mana inovasi ini berfungsi? Begini saya tunjukkan. Ini cara inovasinya berfungsi. Okey, kita dapat lihat bila kita melaraskan kekuatan gempa, tahap kekuatan akan dipaparkan pada skrin. Secara tidak langsung pelajar akan tahu bagaimana ataupun di mana tahap mana gempa yang akan memberikan kesan kepada bangunan mereka. Okey. Okey, di sini saya akan cadangkan beberapa aktiviti kepada tuan-tuan, puan-puan sekiranya mau membuat sendirilah. Cikgu-cikgu di luar sana yang mau membuat sendiri. Dan aktiviti ini tidak hanya boleh digunakan oleh pelajar tingkatan 4, pelajar tingkatan 1, tingkatan 5 ataupun kelab STEM. Bahkan di sini saya akan mencadangkan beberapa aktiviti ini yang boleh juga digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Okey, ini contoh. Biasa kita lihat setiap perkemahan pengakap mereka akan membuat satu menara. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi dunia sebenar.
Saya akan tunjukkan. Ini adalah contoh bangunan yang saya buat menggunakan hanya cucuk sate dan juga benang. Jadi bahan-bahan ini sangat mudah didapatilah di sekolah. Kalau macam kami sekolah luar bandar ni, bahan-bahan ini sangat mudah didapati. Dan kita hanya perlu ni letakkan di atas. Jadi kita sudah boleh menguji, kita boleh uji sudah kekuatan gempa, dan murid akan membuatlah bangunan mereka setinggi mana yang mereka perlukan mengikut spesifikasi yang telah kita tetapkan tadi, ketinggian, beban. Okey. Ini contoh. Ini walaupun ini contoh bagaimana saya carakan kepada cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan di sana. Bagaimana kita mau lebih advance sikit. Kita gunakan bahan-bahan yang tidak sukar untuk dijumpai, iaitu kita boleh gunakan cucuk sate juga, plywood nipis, berfungsi untuk meletak beban. Di sini kita boleh uji bagi yang pelajar-pelajar yang boleh kita letak beban, kita letak beban tingkat kedua, letak beban tingkat ketiga, tingkat keempat dan tingkat terakhir. Kita akan seterusnya lah, kita akan letak. Berfungsi untuk apa? Supaya pelajar dapat melihat kekuatan join ataupun sambungan mereka ini. Sekiranya mereka gunakan gam, apa hasilnya? Sekiranya menggunakan tali, apa hasilnya? Jadi pelajar dapat membuat pemerhatian secara langsung bila mereka membuat aktiviti sebeginilah. Okey. Ini salah satu contoh pelajar-pelajar untuk sekolah rendah. Sekiranya pelajar cikgu-cikgu sekolah rendah yang ada pada hari ini sekiranya mau buat, ini contoh. Bahan-bahan pun kita mudah untuk dapati. Pertama-tama tanah liat, penyedia minuman, kemudian kotak. Saya percaya bahan-bahan yang seperti kita nampak di depan ini tidaklah telah sukar untuk ditemui dan kita boleh dapatlah. Jadi kalau ada ibu bapa pun yang mau mencuba aktiviti sepanjang cuti sekolah, aktiviti-aktiviti begini insya-Allah mampu membangun pemikiran kritis anak kita lah. Kita pun boleh buat di rumah bersama mereka dan kita akan tanya bagaimana dan kekuatan struktur mereka itu, dan sebagai cikgu ataupun ibu bapa kita terangkan bagaimana kita perlu memastikan bangunan yang mereka bina itu kukuh. Di sini saya tunjukkan bagaimana kita mahu untuk anak-anak kita ini atau pelajar-pelajar memastikan mereka mencapai kriteria yang telah kita tetapkan. Macam ni 10 cm lah. Kalau tadi saya tetapkan 20 cm kan, ini 10 cm. Jadi kita tetapkan kepada pelajar. Bergantung kepada murid, kepada pelajar kita. Ada pelajar yang boleh membuat baik, ada pelajar yang sekadar dia boleh membuat yang biasa, tapi kita terima semuanya. Dan inilah bahan-bahan pun agak mudah untuk kita dapati. Okey. Sebelum saya terlupa. Okey. Yang ini saya rasa saya perlu terangkan sikit sebab kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Ini saya mau emphasize sikit. Kalau kita dapat lihat, bangunan-bangunan ini tidak kurang beza dengan yang ini. Yang kita boleh buat dalam kelas. Ini dalam skala yang besar, ini dalam skala yang kecil. Jadi bila pelajar-pelajar kita ini boleh melihat ataupun membuat di dalam kelas, kita berharap dalam dunia sebenar seperti Jambori Pengakap ini, mereka sudah boleh memahamilah konsep tegangan, ikatan. Pelajar-pelajar kita terus boleh aplikasikan. Okey. Sudah. Okey, jadi sebagai penutup, saya harap lepas ni kalau ada cikgu-cikgu yang mau bertanya ataupun berkongsi, kita boleh buat sedikit perkongsian. Saya berharap agar perkongsian ini mampu memberi manfaat kepada rakan guru dalam mengintegrasikan STEM semasa PDP mereka. Dan bagi saya, untuk menghasilkan kemajuan murid, guru perlu dibekalkan dengan segala bahan yang memudahkan mereka dalam bilik darjah, khususnya pendidikan STEM. Bahan-bahan ini yang saya cadangkan macam simulator, tadi kita boleh buat sendiri. Bagi murid pula, terutama yang berada di luar bandar dan pedalaman, integrasi STEM akan memberikan mereka pengalaman
dan merasai keseronokan dalam penerokan ilmu sains dan matematik. Seterusnya, kita berharaplah murid-murid ini tidak lagi merasakan bahawa matematik itu sebagai subjek killer dan sains itu sebagai subjek yang membosankan. Jika ini terjadi, sudah pasti pencapaian murid di bandar dan non bandar dapat dikurangkan. Jadi saya harap perkongsian yang saya kongsikan tadi, kalau cikgu-cikgu ada perlu lagi penambahan, cikgu-cikgu boleh bertanyalah. Okay, terima kasih. Minta maaf, ada lagi. Di chat, kalau cikgu-cikgu ada pertanyaan, cikgu boleh letak di chat dan kita boleh berbincanglah. Kembali kepada Puan. Terima kasih cikgu dengan perkongsian tadi. Okey, sekarang kita buka sesi ni untuk Q&A session. Kalau ada cikgu-cikgu ataupun para peserta kita yang ingin bertanya apa-apa soalan kepada Cikgu Hanafiah, boleh typekan di ruang chat box. Saya pun nak semak sebentar daripada ruangan Facebook kita. Okey. Sebentar cikgu. Oh, okey cikgu. Ada satu soalan ni. Dia tanya, memandangkan cikgu kata tadi sekolah cikgu daripada kawasan luar bandar, mungkin jauh daripada kawasan bandar. Okey. Apakah cabaran-cabaran yang cikgu hadapi bila cikgu nak bawa pelajar-pelajar cikgu ni untuk menyertai contoh pertandingan inovatif ke, ataupun untuk dia melawat tempat-tempat STEM? Terima kasih. Soalan tu bagus dan seperti kita tahu memang setiap tahun saya akan bawa pelajar untuk keluar ikut pertandingan lah, dan sebab bagi saya kemahiran pelajar itu akan diasah di luar sekolah. Dan tiap tahun saya memang aktif dalam robotik dan juga inovasi. Dan antara cabaran tu seperti kita tahu memang kami ini terletak di tengah-tengah jauh daripada Sandakan, jauh daripada KK. So biasanya pertandingan-pertandingan ini dia akan berlaku di KK. Jadi antara cabaran yang kami hadapi itu ialah logistik. Yang kedua, kami ini sekolah luar bandar. Biasanya pelajar kami tidak ramai. Bila tidak ramai, akan berlakulah kekurangan pelajar untuk mengikuti pertandingan-pertandingan STEM. Dan kalau ada ikut pun, biasanya pelajar yang sama juga akan berminat, akan menyertai pertandingan yang sama. Jadi ini satu cabaran bagi kami lah. Kalau kami libatkan macam sekolah saya sendiri ada 300 orang pelajar sahaja. Sekiranya saya libatkan semua dalam tempoh 1 tahun, guru-guru lain pun kadang-kadang pelajar ada yang sampai bertindih pertandingan mereka tu. Jadi itu satu cabaran bagi kami juga lah, bagi sekolah luar bandar ni. Selain daripada logistik tadi. Okey. Okey, selain daripada itu cikgu ada dari segi sokongan pelajar, ibu bapa ataupun guru-guru di sekolah cikgu, adakah cikgu sendiri dapat macam sokongan penuh daripada mereka? Terima kasih. Lagi satu. Okey. Bagi saya lah kan, dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan STEM sangat penting adalah sokongan dari pelbagai pihak. Terutamanya adalah pentadbiran dan juga komuniti ibu bapa. Sebab dari pengalaman saya, biasanya kami ini sekolah satu sesi. Kami akan buat latihan untuk pelajar yang melibatkan STEM ni pada sebelah petang. Bila melibatkan sebelah petang, kadang-kadang tempoh masa tu pula tidak cukup untuk kami buat latihan. Jadi paksa menggunakan waktu malam. Jadi adalah ibu bapa yang sangat suportif, membantu kami, sanggup menunggu anak sampai kami habis latihan tu, mereka sanggup tunggulah. Kemudian pentadbiran saya SMK Hulu Sapi sangat menyokong inisiatif untuk membangunkan pendidikan STEM. Macam baru-baru ni kami sekolah berjaya mendapat dana daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk membuat satu pusat STEM yang bagi saya pertama kalilah di PPD saya sendiri.
Dan ini bertujuan salah satu adalah bukan saya untuk membangun sekolah saya, dan saya berharap satu PPD saya sendirilah boleh gunakan pusat STEM ni. Itu ya. Terima kasih cikgu. Okey, nampaknya kita tak ada lagi soalan-soalan lain daripada peserta. Kita bagi mereka beberapa minit sebentar cikgu ya. Okey, sebelum tu saya cuma nak ingatkan pada para peserta kita yang kita akan postkan borang maklum balas di ruangan chat box dan juga di komen Facebook kita. So untuk para peserta kita, kita mohon supaya mereka boleh isi tolong isi borang maklum balas tersebut untuk kita menilai keberkesanan setiap webinar yang telah kita jalankan. Okey. So kita tak ada apa-apa soalan dah lagi cikgu, tapi tak apa, sekiranya ada para peserta kita yang terfikir nak tanya Cikgu Hanafiah apa-apa soalan berkenaan projek yang cikgu sampaikan tadi, anda boleh postkan komen anda ataupun soalan anda di laman Facebook kita. Di bawah video Cikgu Hanafiah, jangan post dekat video yang lain. Postkan di bawah video Cikgu Hanafiah, nanti kita akan sampaikan kepada cikgu, ataupun mungkin bila-bila Cikgu Hanafiah berkelapangan boleh tengok sendiri apakah komen ataupun soalan-soalan yang akan ditanya oleh para peserta kita. Okey, so sebelum kita akhiri sesi kita petang ni, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Hanafiah sebab sudi bersama-sama dengan kita, and then kita berharap di masa hadapan sekiranya dah tiada lagi pandemik COVID-19 ni, kita harap kita boleh berjumpa dengan cikgu dan pelajar-pelajar cikgu di dalam kita punya Kuala Lumpur Engineering Science Fair, or perhaps cikgu boleh mengajak pelajar-pelajar cikgu untuk turut serta menyertai pertandingan kita lah, yang mana kita selalu adakan secara fizikal setiap tahun. Betul. Okey, so saya nak mohon kepada para peserta kita yang ada di dalam Zoom petang ni untuk onkan kamera anda, sebab kita nak ambil gambar kenangan bersama dengan Cikgu Hanafi. So siapa-siapa yang ada kamera pada laptop boleh onkan kamera anda. Sebentar ya, kita akan ambil beberapa shot lah. Sebentar cikgu. Okey. Okay, para peserta kita dah ready ya. Senyum ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita ambil sekali lagi. Alright. Okey. Ready, 1, 2, 3. Terima kasih Cikgu Hanafiah. Terima kasih para peserta. Okey, ini cikgu ada apa-apa? Sepatah dua kata? Sebelum saya habis, saya memaklumkan kepada peserta, sekarang saya sedang buat prototype simulator 3.0 dan saya tidak bercadang untuk buatkan dia ni untuk jualan. Jadi saya akan kongsikan bahan 3D, peralatan apa yang perlu tuan-tuan beli. Saya akan kongsikan di laman web Facebook Pusat STEM Negara. Jadi Pusat STEM Negara. Jadi saya akan kongsikan semua bahan. Tuan-tuan boleh beli sendiri bahan-bahan tersebut dan buat sendiri di rumah. Dan untuk sekolah tuan-tuan lah. Jadi saya akan kongsikan untuk 3.0. Sebab 2.0 ni masih lagi dalam fasa prototyping. Oh, okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kalau macam tu, cikgu, kalau sekiranya ada para guru atau pelajar yang ingin berkomunikasi dengan cikgu secara terus, sekiranya dia orang minta kita, cikgu punya email ke, boleh ke kalau kita nak boleh. Panjangan boleh ya? Okey. Ke cikgu ada laman Facebook ataupun website yang dia orang boleh follow? Facebook saya Hanafiah Edichong sajalah. Hanafiah Edichong. Okey, alright. Banyak perkongsian di situ berkenaan dengan bahan-bahan tu lah. Dan jangan risau, semua benda-benda tu free. Okey, terima kasih cikgu. At least cikgu dah bagi konsen awal-awal, so diorang tak adalah rasa sebersalah kalau nak guna. Yeah. Okey,
sebelum saya akhiri kita punya sesi virtual symposium yang terakhir pada hari ini dan untuk tahun ini, jutaan terima kasih daripada pihak Kuala Lumpur Engineering Science Fair kepada semua guru-guru kita, pelajar-pelajar kita yang telah meluangkan masa bersama-sama kami daripada 12 sehingga hari ini. So kita berharap semoga kita boleh berjumpa lagi di tahun hadapan sama ada secara fizikal ataupun di alam maya. So dengan itu saya nak akhiri sesi kita pada petang ini untuk ucapkan kepada semua sila jaga diri, please stay safe. Kalau keluar ke mana-mana tu jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Terima kasih.